Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung kitab kita. Hari itu kita baca sampai muka surat 128 kalau cetakan barulah. 128, adakah politik itu satu kemungkaran? Cetakan lama muka surat apa? 147. Ya, 147. Adakah politik itu satu kemungkaran? Ni tanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Sebab ada orang anggap macam tu. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, politik mengikut teorinya ialah suatu ilmu yang mempunyai kepentingan dan kedudukan yang tersendiri. Dari sudut praktikalnya, ia adalah satu kerja yang mempunyai kemuliaan dan faedahnya, kerana ia berkaitan dengan pentadbiran urusan makhluk dalam bentuk sebaik mungkin. Saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah. Apa makna politik? Dia ada beberapa tafsiran ulama sebut. Yang pertama, politik ni daripada, kalau dulu-dulu daripada bahasa Greek Yunani dulu. Yunani dulu yang yang memperkenalkan dia atau mempopularkan politik ni adalah Plato dan anak murid dia Aristotle. Dia bertulis. Jadi dia merujuk pada perkataan Yunani lama, polis. Polis ni maksud dia negara, kota dan kemajuan. Jadi politik merujuk kepada pengurusan negara, kota untuk mendapat kemajuan. Begitulah. Jadi kemudian dalam bahasa Belanda juga politik maksud dia adalah cara sesebuah kumpulan membuat keputusan. Itu maksud dia. Kalau sama ada keputusan itu besar, negara ke, negeri ke, atau pengurusan syarikat ke, pengurusan sekolah ke, bagaimana dia nak buat keputusan, bagaimana dia nak urus, itulah politik. Jadi pendek kata, manusia ni memang tak dapat lari pada politik. Jadi politik, nama je manusia, sudah semestinya duduk ramai, berkelompok, mesti ada sistem pentadbiran dia, mesti ada ketua. Itulah politik. Benda yang tak dapat dielakkan. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, politik dah ada sebelum ada tamadun lagi. Dulu-dulu lagi, manusia bila duduk ramai-ramai, dia ada ketua, dia ada penolong. Begitulah tuan-tuan yang akan urus dia. Jadi dari segi bahasanya, politik ni memang satu benda yang tak tercela lah tuan-tuan. Benda nak mengurus. Kalau dalam kamus dewan ni disebut politik ni apa? Segala ilmu pengetahuan berkenaan dengan pemerintahan. Itu politik. Takkan tak elok pula tuan-tuan. Mestilah elok. Bagaimana kita nak ada ilmu dan kita nak mentadbir negara atau masyarakat dengan baik. Itu ilmu politik. Ilmu pengurusan ataupun ilmu pengaturan masyarakat. Takkan tak elok. Kena ada lah benda tu. Kalau tidak, hidup caca merbah lah jadinya. Cumanya jadi teruknya bila orang yang duduk dalam politik tu teruk. Itu jadi teruk. Dia gunakan politik untuk apa? Untuk ambil duit rakyat. Guna politik untuk tindas orang lain. Guna politik untuk kepentingan peribadi. Ini jadi teruk. Bukan politik tu teruk, orang yang duduk dalam tu. Mentadbir tu, yang duduk dalam politik. Baik. Kemudian kita tengok. Al-Imam Ibn Qayyim telah meriwayatkan daripada Imam Abdul Wafaq bin Aqil Al-Hambali bahawa dia berkata, politik ialah perbuatan yang menjadikan manusia yang bersamanya lebih dekat kepada kebaikan dan jauh daripada kerosakan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak. Politik. Jadi bila dah ada kuasa, buat apa? Kita buat satu majlis. Majlis apa? Majlis panggil ustaz. Contohnya lah, banyak kan ustaz-ustaz siaran dalam TV. Contohnya lah. Kemudian kita halang program-program maksiat. Semua kena ada kuasa. Dan ini disebut dalam Quran, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah. Yani orang-orang yang mana diberikan kuasa.
Dia dapat kuasa kat dunia, dia buat apa? Aqamus salah wa atu zakah, ditunaikan semayang, tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf. Tu. Bila dapat kuasa apa dia? Kena suruh kepada kebaikan. Allah Taala sebut jelas. Mana-mana pemimpin Islam yang dapat kuasa, dia mesti suruh kepada kebaikan ataupun mudahkan kebaikan, tuan-tuan. Taraf itulah, kebaikan ni dimudahkan. Maksudnya kalau kita dah kenal penceramah itu orang yang mengajak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengajak pun tak canggah dengan apa ajaran Islam, akidah dia betul, kita mudahkan dia, senangkan dia. Mana dia kalau dia nak main mana-mana negeri, bagi tauliah khas, tauliah sementara, main mengajak, mudahkan tuan-tuan. Jangan susahkan urusan agama. Jadi kita kena galakkan dan kita mudahkan tuan-tuan. Kemudian amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, dan mencegah daripada benda mungkar. Maksudnya mungkar ni kena cegah. Bila dah ada, kalau tak ada kuasa tak boleh. Kena ada kuasa baru boleh mencegah kemungkaran. Segala program-program maksiat susah cegah. Jangan buat langsung. Kalau tak boleh cegah, susahkan supaya jangan apa? Jangan tersebar. Contoh susahkan macam mana? Kalau nak buat konsert ke apa, kena ada tauliah macam tu. Betul tak? Semua negeri yang mana nak buat konsert kena ada tauliah. Tauliah lagu mana? Dengar suara. Sumbang ke tak sumbang? Betul tak kan? Ni nak nyanyi suara tak sedap. Tauliah lah tu susah kan? Supaya apa? Biar birokrasi tu, kerenah birokrasi dia panjang sampai kata tak payah buat betul tak? Macam tu. Susahkan dia. Proses dia kita susahkan. Kalau tak boleh nak cegah lah. Pendek kata tuan-tuan, itulah fungsi kuasa. Kalau tak ada kuasa tak boleh. Hatta kalau buka puasa pun tak ada kad dia, mana boleh. Kita nak tangkap orang tuan-tuan, kita tangkap orang, kurung kat rumah kita yang salah. Pasal kita tak ada kuasa. Kalau kita tangkap orang, kurung kat rumah, kita boleh dicas culik orang tuan-tuan. Pasal kita bukan orang yang diberi kuasa, orang yang diberi kuasa yang ada hak buat benda-benda tu. Baik, jadi tuan-tuan, bila dah ada kuasa dan boleh buat benda-benda yang elok-elok tuan-tuan, ini mendekatkan kepada kebaikan. Itu fungsi dia. Manusia bila ada kuasa, yang kuasa menguruskan negara atau menguruskan apa-apa, digunakan kuasa dia untuk buat kebaikan. Kita ambil contoh mudah lah tuan-tuan, contoh mudah. Macam apa? Saya tengok setengah sebahagian pengurusan masjid, saya tengok dia suka duit banyak. Dia suka duit banyak, dia kuliah dia tak suka. Ada. Jadi suka dia tengok duit banyak. Sekali bentang berjuta-juta. Sayang tuan-tuan. Kuliah langsung tak buat. Agak rugilah. Dia seronok bila dia bentang tu, duit banyak. Kuliah tak ada. Sedangkan orang duk bagi infak supaya dimanfaatkan. Ada setengah masjid ni cerita di Pulau Pinang. Sebahagian masjid lah. Duit punya banyak, tak mau pasang aircon. Nanti habis duit. Aircon tak nak pasang. Saya memang pelik tuan-tuan. Ni abang saya sini cerita. Sampai di masjid tu banyak budak sekolah semayang. Duit banyak, juta duit. Tahu pasal aircon, pasal pengurusan kata pasal aircon boleh, tapi nanti bil mahal. Orang bagi duit supaya dimanfaatkan. Betul tak tuan-tuan? Itu bukan bagi duit, guna, manfaatkan. Barulah pahala dia banyak. Jadi aircon tak nak pasang. Sampai ada budak sekolah semayang panas, pingsan. Sampai pingsan, panas kan? Saya pernah pergi masjid, sebagai masjid. Aircon ada, dia pasang punya slow. Bukan bila ditutup rapat, aircon pasang slow, orang ramai panas, kita jadi tak selesa. Orang berpeluh, pasal kita semua tingkat semua tutup. Aircon pasang pula slow. Pasanglah yang sesuai. Duit yang ada ni tuan-tuan untuk dimanfaatkan. Ada setengah masjid tuan-tuan bergaduh. Pasal apa? Panggil Ustaz Zaidrus. Saya fikir, pasalnya kata mahal ni panggil Ustaz Zaidrus. Tak mahal sangat sebenarnya. Tak mahal sangat. Sebab apa? Ustaz Zaidrus dia macam ni, saya dengar. Dia kata kalau panggil dia nak 2 sampoi. Sampoi pertama adalah untuk pengurusan. Bukan untuk dia, pengurusan. Pasal dia main ramai tim dia dengan main pada Terengganu. Kemudian ada orang yang ambil kamera, kawai dia. 1,000 untuk pengurusan. Lagi 1 sampoi untuk Ustaz Zaidrus, bagi berapa pun tak apa. Dia tak letak harga. Itu cara dia. Jadi dia kata sampai dia sebut bagi 50 pun tak apa. Walaupun sebenarnya taklah padan 50 tu. Saya nak cerita tuan-tuan, ada setengah masjid jadi isu. Padahal masjid tu duit sejuta, nak dekat sejuta tuan-tuan. Dalam panggil juga
lalah masa Ustaz Aidrus mai, kutipan pun berbelah-belah ribu. Kutipan tu lebih daripada bagi pada Ustaz Aidrus. Tak perlu guna duit masjid pun. Dapat berapa belas ribu kutipan, bagi kat Ustaz Aidrus pun sikit ya tuan-tuan. Bagi 2,500 kot. 1,000 untuk tu, 1,000 lagi untuk Ustaz Aidrus. Dia pun bagi. Itu pun bukan ambil duit masjid pun. Duit kutipan tu saja. Malah yang selebihnya boleh masuk dalam khairat kematian lagi. Sepatutnya kita bila dah ada duit, kita manfaatkan. Mudahkan. Niaga? Baik, kemudian politik ialah perbuatan yang menjadikan manusia. Baik, kita dah sebut. Ibnul Qayyim menyatakan sesungguhnya politik yang adil tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh syarak. Bahkan ia selari dengan apa yang dibawakannya. Ia merupakan satu juzuk daripadanya. Kami menamakan sebagai politik kerana mengikut apa yang kamu istilahkan. Sungguhnya ia sebenarnya adalah keadilan Allah dan Rasulnya. Jadi kita uruskan masyarakat dengan keadilan. Uruskan masyarakat, bagaimana nak mengatur masyarakat, mengaturkan negara dengan keadilan. Itulah politik. Ulama kita yang terdahulu menyebutkan kepentingan politik dan kelebihannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah berkata, sesungguhnya dunia merupakan ladang bagi akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Betul lah. Dipanggil ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu pegangan kita. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Yang ni tuan-tuan nak cari pahala di akhirat, tuan-tuan perlukan dunia. Tuan-tuan nak bersedekah, tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan tak boleh sedekah. Tuan-tuan kena berusaha cari rezeki. Dengan ada dunia, ada duit, tuan-tuan boleh sedekah. Dengan ada duit, tuan-tuan boleh bagi nafkah pada isteri dengan anak-anak. Dengan tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan boleh main masjid. Dengan tuan-tuan ada pakaian, tuan-tuan boleh tutup aurat. Dunia ladang bagi akhirat. Dia begitu. Apa yang ada di dunia ni sumber-sumber untuk kita mencari pahala di akhirat. Itu dunia, dia panggil dunia adalah ladang bagi akhirat. Sebab tu dalam Islam kita tidak membuang dunia. Allah Ta'ala jadikan kita di dunia untuk kita gunakan sumber-sumber dia untuk kita mencari keridhaan Allah di akhirat. Itu dunia adalah apa? Ladang bagi akhirat. Tidak sempurna kecuali dengan dunia. Betul? Akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Ada sahabat Nabi kan, tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni, yang sahabat Nabi yang kaya macam Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, yang rajin bersedekah banyak. Ada sahabat Nabi yang tak mampu buat macam tu. Dia pun duduk masjid berzikir dia tak ada duit nak sedekah. Jadi dia pun jumpa Nabi SAW, bagi tahulah, kami semayang, mereka semayang, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka boleh bersedekah, kami tak ada duit nak sedekah. Maka Nabi pun ajak, lepas semayang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi boleh challenge lah pahala tu. Selang berapa lama, sahabat Nabi yang kaya-kaya ni tahu, dia pun ada amalan rahsia. Saya nak cerita betapa bersungguh-sungguhnya sahabat ni berlumba. Dia pun ada amalan rahsia. Lepas semayang baca 33, maka sahabat Nabi yang kaya pun buat juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maka sahabat Nabi yang miskin ni jumpa lagi Nabi mengadu. Saya nak cerita betapa sahabat Nabi ni berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Yani berlumba-lumbalah kamu pada kebaikan. Quran masuk berlumba-lumba. Tapi sayang kadang-kadang kita lah ni, kita tengok ada orang yang baca Quran sehari satu juzuk, kita tak rasa apa pun. Padahal patutnya kita cemburu. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? Kita tengok ada orang yang boleh main masjid, tidak main mengaji, kita tak, patutnya cemburu dalam hati. Pasal dia boleh, aku tak boleh. Sahabat Nabi berlumba-lumba. Dan memang Quran suruh berlumba-lumba. Sedihnya kadang-kadang akhir zaman kita berlumba apa? Dia tukar kereta baru, kita pun nak tukar kereta baru. Itu. Member beli bini baru tu, abang Tesla ke macam mana? Abang Tesla. Bini baru, nak bini baru juga. Saya tak kata salah, tapi tuan-tuan kena tahulah, kalau nak kahwin dua, tengok niat lah. Betul tak? Niat sungguh ke? Betul tak? Ikhlas ke tak ikhlas? Tengok niat tuan-tuan. Kalau semata-mata nafsu tuan-tuan, saya berani jamin lah menyesal itu ya. Sebab nafsu ni dicemui. Betul tak tuan-tuan? Semua benda ni, semua nafsu semua dicemui. Betul tak? Tuan-tuan lapang, bagi makanan yang paling tuan-tuan suka. Paling sedap bila first tuan-tuan makan. Tambah kali kedua, dia dah kurang. Bini tuan-tuan, lawa macam tu. Lawa pilah lagu mana pun. Berapa kali dah duduk, berapa bulan duduk dengan dia, lama-lama cemuih lah. Betul tak? Yang duduk main apa? Tinggal perangai dia. Kalau perangai dia elok, kita pun okey. Perangai dia tak elok, rasa nak lepak dalam parit. Contohnya lah. Bukanlah saya kata semua orang berbanding baik-baik lah.
Nak cerita kan duduk berletiak, mungkin tak tahan. Tapi ada orang sini insya-Allah semua bagus-bagus semua. Nak ceritanya, kalau betul-betul menikah pasal nafsu, memang menyesal. Pasal nafsu manusia dia akan cemui, itu je. Bagilah lawan mana pun dia cemui. Berkali dia cemui. Tapi kalau kahwin betul-betul ikhlas. Betul tak? Kahwin ni pasal apa? Dia janda, tak ada siapa nak tolong, aku nak tolong lah. Ataupun dia ni ikhlas, lagu mana pun perangai isteri tu tuan-tuan. Kalau dia tak bercanggah dengan syarak lah. Tak selagi mana tak bercanggah dengan syarak, insya-Allah boleh sabar. Tapi kalau apa, perangai dia bercanggah dengan syarak tu lain lah. Dalam syarak tu memang kita diberi apa, kelonggaran untuk bercerai. Baik. Jadi dia sebut apa? Memang kita tengok kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi dia sebut tidak akan sempurna agama dengan dunia. Jadi bila sahabat Nabi yang tadi tu, yang kaya tu dah berzikir, yang hak miskin ni jumpa Nabi minta amalan lain pula supaya boleh tanding dengan mereka yang bersedekah. Kata Nabi apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kaya ni adalah kelebihan yang Allah berikan pada siapa yang Allah Taala mahu. Tak? Tak semua kaya. Macam dalam masjid ni lah, tak semua kaya. Tak? Kalau nak kira kaya, semua nak kaya. Dalam agama ni ada dua golongan yang bagus. Pertama, kaya yang bersyukur. Nabi apa? Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua, miskin susah yang sabar. Nabi apa? Nabi Ayub. Allah Ta'ala cerita sekali supaya kita berfikir. Bila Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Sulaiman yang kaya, berkuasa, isteri 100. Nabi Sulaiman isteri 100. Abang terkejut tu. Wow. Zaman Pak Tongkol lah bang cerita. Wow. Isi 100 tuan. Isi 100. Pasal apa? Nabi isi sampai 100. Pasal Nabi memang mempunyai kemampuan seksual yang bukan macam kita. Kenapa Nabi dapat macam tu? Pasal Nabi boleh kawal. Kita ni nafsu tak kuat mana pun, itu pun tak boleh kawal. Lemah tu. Betul tak? Kita tak kuat mana pun nafsu, Allah lemah. Mata tak boleh jaga, tak boleh kawal. Sebab tu Nabi tengah puasa, Nabi cium isteri dia. Tapi apa kata Aisyah? Nabi orang yang paling kuat menahan diri dia. Isteri Nabi, para Nabi-Nabi. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kemampuan apa? Luar biasa tuan-tuan, tenaga batin dia. Dalam masa yang sama Nabi sangat menjaga apa? Kehormatan diri dia. Nabi tak pernah terjebak tengok benda haram ke, terjebak dengan perzinaan, tak pernah. Kawal tu diri dia. Nabi Allah Sulaiman isi 100, kaya, berkuasa, bergerak pergi ke mana-mana, guna angin, terbang. Dia bergerak guna angin. Angin bawa Nabi Allah Sulaiman, dalam Quran sebut. Jadi hebat sungguh Nabi Sulaiman ni. Bila Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Allah Sulaiman yang kaya, berkuasa, yang ada segala-gala ni, Allah Ta'ala sebut innamal abdu innahu awwab. Sangat bagus hamba ini kerana dia selalu kembali kepada Allah, awwab. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula tentang Nabi yang susah, miskin, susahnya tuan-tuan. Tak dapat digambarkan susah dia, Nabi Ayub AS. Supaya kita buat perbandingan, dipanggil orang susah yang sabar, bukan sekadar miskin. Pertama, Nabi Ayub ni dia asal kaya. Dia daripada kalau dilahirkan miskin, dia dah biasa, tak apa. Tidak, dah biasa. Ni daripada kaya jatuh miskin. Anak 10 mati semua. 10 mati semua. Tiba tanaman semua rosak. Tanaman Nabi Ayub yang banyak ni semua rosak. Tak ada harta. Kemudian Nabi Ayub AS daripada sihat walafiat sakit. Seluruh badan sakit. Sakit sampai isteri Nabi Ayub ramai-ramai semua tinggal seorang saja. Isteri ramai tinggal seorang yang setia. Sakit dia sampai tahap orang pun tak berani nak dekat. Orang tak berani dekat. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia, sehingga kan nak makan pun tak ada. Ambillah mana apa, makanan-makanan manusia yang orang dah tak mau, yang masih elok lah. Makanan manusia yang orang tak mau, itulah yang dia ambil, dia makan. Hidup susah sangat. Setahun kah? Kita kalau kena stroke setahun pun susah hati lah. 2 tahun stroke pun dah macam-macam fikir. Nabi Ayub sakit 18 tahun. 18 tahun susah. Bila bini dia minta doa, Nabi Ayub kata aku malu pada Allah. Pasti kita dah senang lama. Kita dah senang 25 tahun, baru sakit 5 tahun dah nak berdoa supaya sembuh. Dia malu, tak doa. Dah 18 tahun. Itu pun doa pendek, dia merintih je. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Pendek. Ya Allah, aku terkena sakit, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah sembuhkan dia. Tapi nak cerita, bila Allah Ta'ala cerita Nabi Ayub yang sangat susah ni, susah yang tak tahu nak habaq, susah sungguh.
Allah Ta'ala kata apa? Ni'bal abdu innahu awwab. Sangat bagus, hamba ini selalu kembali pada Allah. Dua-dua bagus. Susah yang sabar, senang yang syukur. Dua-dua bagus. Tapi kalau saya bagi tahu tuan-tuan nak yang mana? Kalau saya bagi pilih kat tuan-tuan lah. Dua-dua bagus. Tuan-tuan nak senang yang syukur ke susah yang sabar? Saya nak senang syukur. Saya ingin tanya tuan-tuan, saya nak kaya syukur. Saya nak kaya syukur tuan-tuan, senang. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan semua macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Tidak macam mana kita nak ada nikmat syukur. Kenapa di dunia ni ada orang buta? Supaya orang yang celik ni bersyukur. Betul tak? Betapa besarnya nikmat mata ni. Kenapa ada nikmat kaya? Supaya kita tengok orang susah, kita naik kereta elok tak kena hujan, tengok orang naik kereta dengan anak kecil kena hujan, kita rasa betapa nikmatnya benda tu. Kita ada hargai nikmat, betul tak? Itu jadikan berbeza-beza. Kemudian juga untuk hidup tuan-tuan, kalau semua kaya mana nak hidup? Dia hidup kalau semua kaya? Semua dalam bank 10 juta. Siapa nak repair bumbung kita yang bocor? Siapa nak tolong kek sawit? Jalan pun berlubang. Jalan berlubang, siapa nak repair? Betul tak? Semua tak mau. Kita tengok Arab Saudi perang dengan Syiah Houthi kan. Susah nak menang. Pasal apa susah nak menang? Tentera dia hidup senang. Houthi balik bom tangan, boleh lari tuan. Mereka kaya. Takut mati. Maaf saya sebut, tapi tentera dia tak boleh lawan walaupun dia canggih. Houthi ni hidup susah. Dia pun memang orang gurun, hidup susah, memang perang. Tentera Arab Saudi ni kaya macam saya dah di Qatar tu, tentera masuk dia Qatar tu. Masa saya belajar dia Qatar sekejap tu. Masuk je tentera Qatar, baru masuk ya, gaji 34,000. 34,000. Tuan-tuan, kita kat Malaysia, pejabat awam mana ada 34,000? Ahli politik adalah. Ahli politik mungkin adalah kot. Kalau pejabat awam mana ada, bagi tahu. Jawatan apa? Jusa, tak dapat 34,000, banyak. Depa 34,000, basic 34,000. Duit depa besar pada kita. Tuan-tuan kalau gaji lagu tu tuan-tuan, dengar bunyi macam bola lari lah. Dia ingat apa? Tentera Malaysia tuan-tuan. Tentera Malaysia berani. Pasal apa berani? Itu sumber hidup, betul tak? Tuan-tuan, bekas-bekas tentera tuan-tuan, itulah sumber rezeki. Takkan tinggal tentera, sayang, betul tak? Ini sumber rezeki. Lah ni tuan-tuan tengok, punya ramai orang nak masuk tentera. Betul tak? Pasal apa? Itu sumber, walaupun susah, kena teruk, kena lagi. Lah ni ramai nak masuk tentera. Gerik gaji dia elok. Ambil sikit ya. Pasal apa? Itulah sumber pendapatan. Tapi kalau semua ada 10 juta, sanggup kan nak pergi training tentera tu? Tobat tuan-tuan, tak mahu. Teruk training bukan. Saya dulu kat universiti dulu, saya fit tuan-tuan. Saya pernah masuk pelapis. Teruk tuan-tuan. Tapi saya lepas. Cuma saya gagal darah, saya ada hepatitis B, tak dapat. Tapi nak ceritanya teruk lah. Boleh lari sampai muntah hijau lah tuan-tuan. Itu lagi teruk gitu. Itu pelapis kalau tentera betul lagi teruk. Nak cerita apa? Itulah sumber duit. Betul tak? Nampak macam inilah pendapatan. Tapi dah ada semua 10 juta. Sepupu saya ambil komando. Kali pertama gagal, kedua gagal, ketiga lulus. Orang bagi juga lah pasal nak sangat lah. Nak jadi komando, orang bagi lah, bagi jadi nak beret hijau. Pasal apa dia nak beret hijau? Dia kata, yang ni lah benda yang aku boleh buat. Yang ni dah tak boleh dah. Nak belajar aku tak pandai, dia kata. Saya punya sepupu kata, aku belajar aku tak pandai. Training teruk, training. Dia tunjuklah gambar-gambar yang di training tu, gambar-gambar mereka lah. Kalau kawangan mereka bertunjuk lah macam mana mereka duduk dalam hutan. Teruk tuan-tuan, tutup pakai daun ni. Saya tengok pun takut. Macam mana dia boleh training hidup macam duduk di apa, negara asing. Saya nak ceritanya betapa bila itu sumber pendapatan kita akan hargai. Tuan-tuan, sumber pendapatan tentang rumah tuan-tuan buat elok. Betul tak? Tuan-tuan cari rezeki dengan nelayan. Kalau semua pakat kaya, Allah tak nak jadi kaya, siapa nak cari ikan kat laut tuan-tuan? Baik. Kemudian, jadi itu yang kita faham. Dunia ni jangan tinggalkan dunia. Tuan-tuan kalau ada boleh kerja, cari duit, kalau tuan-tuan berniaga lah. Tuan-tuan ada dua kerja. Satu kerja gaji 10,000, satu kerja lagi gaji 20,000. Tuan-tuan ambil mana? Satu kerja lagi gaji 2,000. Kerja pertama 2,000, kerja kedua 10,000, kerja ketiga 20,000. Tuan-tuan pilih yang mana? Imam, yang mana imam? Tak, semua okey. Dia boleh semayang apa semua okey. Agak pilih yang mana? Nak yang banyak? Saya nak 20. Saya nak 20. Takkan imam zuhud nak 2,000 jadilah ustaz. Saya 20. Pasal apa? Tuan-tuan, duit tu nak guna banyak tu. Betul tak?
Kita ada duit boleh tolong anak yatim sana, boleh tolong Mahat Tafiz sana, betul tak? Boleh tolong adik-beradik yang susah. Itu kata duit tu ladang akhirat. Tak salah pun tuan-tuan. Tuan-tuan cari pasal apa? Duit banyak ingat untuk ibadah, betul tak? Dapat duit banyak untuk ibadah. Macam saya dengar ceramah satu ustaz tu, dia sebut ada satu businessman. Dia bencin lah. Tapi walaupun bencin, dia punya pendapatan bulanan 140,000. Ni betul-betul Datuk. 140,000. Dia dah bencin lah, tapi itu dia punya bisnes masih running lagi. Sebulan 140,000. Banyak tuan-tuan. 140,000, dia buat apa? 70,000 memang dah infak lah. 70,000 infak. Rumah anak yatim, rumah fakir miskin, untuk merata dia bagi ni. Ada lagi 70. Lepas tu dia bagi lagi kat isteri dia, anak dia, adik-beradik dia. Dia bagi semua merata. Kat dia masih lagi berbaki 20,000. 20,000 tu dia punya. Dia buat apa tak tahu tuan. Kalau jenis lagu ni lah tuan-tuan, kahwin 4 pun tak apa. Betul tak? Bini marah, nak 10,000. Betul tak kan? Bini senyum. Ini kahwin banyak, duit tak ada. Itu susah. Kau kahwin banyak, duit banyak, orang perempuan boleh senyum. Betul tak kan? Marah-marah tuan-tuan nak ambil lah. Bagi barang mas ke, balik. Senyum orang perempuan tuan-tuan. Baik. Tak apa, bukan saya kata semua orang perempuan begitu, tapi orang perempuan ni biasanya dia suka benda-benda tu. Betul tak? Tuan-tuan cuba beli barang kemas kat isteri kan. Dia seronok. Dia kenal tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit, belilah barang kemas kat isteri. Betul tak? Tuan-tuan beli mahal-mahal asyik, jangan beli yang murah. Mahal asyik. Belilah dalam 13,000, 14,000 macam tu. Tuan-tuan beli, bagi dia pakai. Tuan-tuan bagi kat dia, bagi dia pakai, tuan-tuan mengendap dia masa dia basuh pinggan, mesti dia senyum. Macam mana saya tahu? Saya dah buat. Senyum seorang-seorang. Seronok dia pakai rantai dia mahal. Tak ada lah saya beli mahal sangat. Saya beli ada 5-6 ribu macam tu lah. Boleh lah. Biasalah tuan-tuan. Kita pun suka benda-benda tu, betul tak? Tuan-tuan sonok tak saya bagi tuan-tuan 1 juta? Sonok? Tak sonok? Apa nak? Saya bagi 1 juta, sonok tak? Sonok. Betul tak kan? Siapa tak sonok? Boleh guna untuk dunia, boleh guna untuk akhirat, jangan guna untuk maksiat dia. Betul tak? Baik, kemudian kerajaan dan agama adalah saudara kembar. Nampak jelas? Kerajaan dan agama. Kerajaan yakni pengurusan sebuah negara ataupun sebuah organisasi, dan agama adalah saudara kembar. Kalau ada orang jadi bos syarikat, dia orang yang bagus, dia boleh banyak, dia akan jaga pekerja waktu solat, pergi solat. Betul tak? Kan jelas. DIY alat bungsu bagus dia punya pengurus, walaupun tokek di China. Bila sembahyang Jumaat, dia suruh semua pekerja lelaki dia pergi sembahyang Jumaat. Bagus itu, walaupun di China bukan Islam, tapi dia ada kesetaraan sikit lah. Bila sembahyang Jumaat, dia suruh semua pekerja lelaki pergi sembahyang Jumaat. Bila kita yang ada pegang kuasa di syarikat besar, kita buat macam tu, betul tak? Suruh sembahyang berjemaah, sembahyang jaga, kemudian panggil sikit buat majlis agama ke, betul tak? Buat program-program yang bermanfaat. Tapi kalau penguasa ataupun pemegang sebuah syarikat ni dia ahli maksiat, boleh jadi dia buat benda-benda yang nak sembahyang pun susah, dia buat program-program yang sia-sia. Kemudian agama merupakan asas, pemerintahan adalah pengawalnya. Perkara yang tiada asas akan runtuh, dan perkara yang tidak mempunyai pengawal akan sia-sia. Ini kata-kata ni cukup bagus yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maksudnya agama itu asas yang perlu diamalkan. Dan pemerintahan pula ada pengawalnya. Pemerintahan ni kuasa yang jaga. Macam kita di Malaysia ni, raja lah sebagai penguasa agama kan. Tuan-tuan tengok macam isu kalimah Allah kan, majlis raja-raja minta balik supaya jangan dimudahkan penggunaan dia. Kita takut penggunaan dia ni, saya tengok Sultan Selangor lah yang banyak dia bercakap kan, supaya jangan kita biarkan benda ni dimudah-mudahkan orang guna nama Allah. Sebab kita kena tahu, kita guna nama Allah dalam bentuk kemuliaan. Kita tak buat main-main benda ni. Kita tak mahu bila dibuka nama Allah, orang buat tattoo kat badan nama Allah. Jadi benda ni benda yang kita tak dapat terima penggunaan dia. Dia tak boleh umum sangat. Lagi satu, penggunaan kalimah Allah, dia kena guna dengan konteks yang sebenar. Konteks sebenar, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ni yang Esa. Jangan kata Allah tiba-tiba dia ada anak pula, dia 3 dalam 1. Itu kita tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia cuba memberi gambaran Allah begitu. Itu tak boleh. Sebab dalam Quran sebut jelas, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah.
telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Quran sebut lama dah. Sebab konsep Trinity ni wujud sebelum Nabi lahir lagi. Sebelum Nabi SAW lahir ke dunia, dah ada dah konsep Trinity ni. Pada tahun 3 Hijrah kot. Tuhan ni tiga gabung jadi satu. Nabi Isa, Allah dengan Ruhul Qudus dengan Jibril. Ni Tuhan. Quran sebut lama dah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa. Isa tu Allah. Keras, jelas sebut. Kalau nak guna juga nama Allah, jangan guna ke arah ni. Faham tak? Seolah-olah Allah ni gambaran. Begitu. Kita risau anak-anak cucu lah tuan-tuan. Anak-anak cucu dan ke bawah. Dan memang kita tak nafikan lah tuan-tuan, di negara-negara Arab, orang Kristian Yahudi mana sebut Allah pun. Dia sebut Allah begitu. Cuma kita di Malaysia ni tuan-tuan, negara apa? Orang Melayu tuan-tuan, bila sebut Allah ni kita tahu konsep ni merujuk kepada Tuhan orang Islam. Jadi dibenarkan, saya ingat dibenarkan dalam perbualan je kot tu. Perbualan. Dia kalau disebut umum saja nama Allah, kita tak larang. Contoh hanyalah contoh. Kalau kita ada kawan orang bukan Islam, bila dia bersin dia kata Alhamdulillah. Tak apalah, penggunaan dia betul. Penggunaan dia betul. Betul lah tu, segala puji bagi Allah. Ataupun kita sakit, kawan kita mai ziarah mutu lah, contoh mutu ke, asing ke, dia mai ziarah kita, dia kata apa? Moga Tuhan Allah sembuhkan. Takkan kita kata hang jangan sebut Tuhan Allah, sebut Tuhan lain. Betul lah tu, Allah lah yang menyembuhkan. Kalau dia guna konsep dia betul, tak apa. Ini ulama sepakat boleh. Kalau dia guna apa pada kenyataan yang betul. Saya di Kelantan dulu, saya punya pensyarah Cina, dia selalu sebut InsyaAllah, insyaAllah. Dia sebut insyaAllah. Bila kita bagi kerja, buatlah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Dia sebut insyaAllah. Kalau penggunaan dia itu betul, ulama sepakat kata tak ada masalah. Penggunaan dia betul. Tapi kalau penggunaan dia nak beritahu Allah Ta'ala ni ada anak, itu tak boleh. Kalau tuan-tuan jumpa satu orang bukan Islam, tapi dia kata, saya yakinlah yang menjadikan langit dan bumi ni Allah. Tapi dia tak terima Nabi Muhammad. Kan ada macam orang Yahudi sebagai Kristian, dia mengaku Allah, dia memang sebut Allah pun. Allah yang menjadikan langit dan bumi, disebut betul. Tapi dia jadi kafir kerana dia tak terima Nabi Muhammad. Kafir lah, sebab dia tak mengakui Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dia sebut nama Allah, Allah menjadikan langit bumi, Allah Ta'ala yang mengutuskan Nabi-Nabi terdahulu. Kalau guna konsep yang betul, tak apa, baby. Konsep dia betul. Kalau dia sebut, dia kata Allah yang menjadikan langit dan bumi, betul ke tak betul tuan-tuan? Takkan kita kata, oi hang jangan sebut, hang kena sebut Tuhan Siva. Syirik lah tuan-tuan. Dia sebut tu betul lah, penggunaan betul tak apa. Tapi guna untuk penggunaan salah, itu yang Sultan Majlis Raja-Raja risau. Takut ke arah tu keluar pula buku-buku yang bukan-bukan. Ni kena pantau betul-betul lah. Baik. Kemudian jadi pemerintah yang mengawal agama, kena ada orang yang kawal dia, supaya tidak disia-siakan. Alhamdulillah tuan-tuan tengok kes yang macam yang cabar Mahkamah Syariah Kelantan tu kan. Sebab ditolak tu. Kalau tidak habis runtuh semua Mahkamah Syariah. Runtuh habis. Siapa nama atas dia tu? Orang Melayu tu. Dia bukan ada apa pun, saja nak cabar. Saja nak cabar. Kasih man. Tak, yang perempuan tu seorang ni siapa? Saya lupa nama perempuan tu. Dia saja Nik MLA apa benda. Dia itulah cuba nak cabar. Padahal tak ada apa pun dakwaan pada dia. Dia yang create isu, dia cuba cabar. Jadi seolah-olah kalau jatuh saja Mahkamah Syariah, habis runtuh. Semua hukum undang-undang dia, hukuman dijatuhkan boleh dicabar semua. Sebab tu saya ingat tu yang penting, kena ada kuasa, tak kena ada kuasa yang kawal benda ni. Baik. Kalau boleh lagi cantik ni, biar Mahkamah Syariah ni kuasa dia ada kuasa tersendiri yang kuat, yang tak boleh dicabar di mana-mana. Betul tak? Biar dia mahkamah yang sendiri. Tak boleh dicabar di mahkamah sivil. Begitu. Biar kuat. Tak mau dia bawah pada sivil, sehingga orang boleh berani cabar. Ataupun letak kekuatan dia sama dengan mahkamah persekutuan ke. Ni semua perlukan pada orang yang pandai undang-undang, duduk bincang macam mana kan. Tapi yang pentingnya mesti ada pengawal dia yang jaga dia. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana yang Islam berlaku di Turki. Kamar Ataturk naik kan. Tengok penjaga tak ada. Apa Kamar Ataturk buat? Orang perempuan tak boleh pakai tudung, azan dalam bahasa Turki, baca Quran. Dia anti bahasa Arab, anti sungguh. Kamar Ataturk dia naikkan semangat Turki. Quran tak boleh ada yang bahasa Arab, kelas Quran tak boleh ada, sebab Quran dalam bahasa Arab.
kelas tajwid tak boleh ada, kena mengaji terjemahan sahaja dalam bahasa Turki. Teruk lah. Sampailah datang apa? Itulah ni Kementerian Erbakan lah, hak baik-baik ni lah. Erdogan tu nak hidupkan balik Islam tu. Tapi nak cerita betapa rosaknya Islam bila apa? Yang pegang kuasa ni tak jaga agama. Memang rosak lah. Baik, kemudian mereka telah mentarifkan imamah ataupun khilafah sebagai pengganti umum daripada pemilik syarak, iaitu Rasulullah SAW dalam menjaga agama dan merintahkan dunia dengan agama. Itulah khilafah. Setelah Rasulullah wafat, ganti oleh Sayyidina Abu Bakar, nak jaga agama. Betul tak? Nak jaga agama. Dan bagaimana nak merintah dunia dengan agama. Merintah dunia dengan agama. Ikut agama. Sebab tu bila saya mengajak kitab ni, saya mengajak juga di Masjid Taman Mewah Istiqlal tu. Dia nak cerita bagaimana saya sebut. Tuan-tuan cuba tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hukum Islam, tak mana yang hukum Islam menzalimi orang lain, beritahu kat mana? Kat mana dalam Islam ni bila kita buat hukum Islam ni dia menzalimi orang lain, ataupun menzalimi orang yang bukan Islam, ataupun menzalimi haiwan? Tak ada. Carilah lagu mana pun, takkan jumpa satu undang-undang hukum dalam Quran yang mana menzalimi siapa-siapa. Habis itu ISIS dia sesat. ISIS dia guna Quran di luar konteks, dia macam Khawarij. Tahu ISIS dia bunuh orang sesuka hati, bom sana bom sini. Mana Islam ajak macam tu? Islam tak pernah ajak. Apa yang ISIS buat, dan saya sangat yakin ISIS ni, saya ingat ketua dia bukan Islam lah, saya rasa lah. Sebab apa yang dia buat ni memalukan Islam. Dia bagi tahu kami ialah ISIS betul, lepas tu dia bom sana. Agak-agak orang puji Islam ke orang kutuk Islam? Yang dia buat tu untuk menghina Islam. Perbuatan tu menghina Islam. So saya pelik. Macam mana boleh kata jihad padahal benda yang dia buat ni memburukkan Islam? Kalau dia orang Islam, dia takkan buat benda yang memburukkan agama dia. Dia takkan buat. Tu saya rasa dia ni orang yang dipergunakan, diperalatkan, tu orang yang jahil, yang tak tahu apa, yang ikut dia tuan-tuan. Kalau ikut betul-betul Islam takkan bawa ke situ tuan-tuan. Mustahil. Malah ada hadis kan, tak bagi kita menzalimi orang yang bukan Islam. Tak boleh zalim orang bukan Islam. Haram. Sebab dia termasuk dalam makhluk. Dia makhluk Allah, dan kita tak boleh zalim siapa-siapa pun. Dalam hadis Nabi sebut, takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir. Sebab orang kafir ni tuan-tuan, Tuhan dia yang sebenar siapa? Allah. Allah Tuhan sekalian alam. Sama ada manusia atas dunia ni yang mengakui ataupun tidak mengakui Allah Tuhan dia. Betul tuan-tuan? Kan ada orang fikir orang kafir dia ada Tuhan lain. Jangan. Rosak iman kita kalau anggap macam tu. Anggap orang kafir dia ada Tuhan lain, kita Tuhan lain. Bukan. Ikut kepercayaan dia lah. Kepercayaan dia lah. Tapi pada hakikat dia tak. Allah Tuhan sekalian alam. Rabbul alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Semua yang ada di dunia, hatta haiwan sekalipun, orang Islam ke bukan Islam, baik ke jahat, Tuhan dia siapa? Allah. Siapa yang bagi rezeki kat kita? Allah. Siapa yang bagi rezeki kat mutu, ahsan, siapa bagi? Allah. Kalau ada orang anggap bukan, Tuhan lain, kufur. Hatta orang bukan Islam pun yang bagi rezeki siapa? Allah. Ini pegangan kita. Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki pada Firaun. Allah yang bagi kesihatan. Allah yang memberi anak pada orang bukan Islam. Allah Ta'ala yang bagi. Cuma kalau dia tak beriman pada Allah, itu kerugianlah bagi dia. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi. Kan ada ceramah, saya dengar satu ustaz, dia kata apa, ada satu Cina ni, bukan Islam, dia bagi kat surau tu sebulan 500. Sebulan 500 dia bagi kat surau tu. Surau di Malaysia, dia pun pelik, pasal apa Cina dia bagi sebulan 500 kat surau, bagi. Sekali tu dia dapat untung mana tahu, dia bagi dalam 5,000 kot dia bagi kat surau tu. Baru dia bertanya, lu pasal apa bagi kat surau, lu bukan Islam? Dia kata bila saya bagi di surau ni, rezeki saya makin bertambah-tambah. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau orang bukan Islam, dia berniaga senang laku. Sebab dia tak beriman pada syurga dan neraka. Bila dia tak beriman, mana nak dapat syurga dan neraka? Dia tak beriman. Dia tak mengiktiraf syurga, tak mengiktiraf neraka, dia tidak beriman pada Allah, dia tidak ada tiket ke situ. Jadi adilnya Allah balas ke dunia. Allah balas kat dunia. Adilnya Allah. Ya, mereka tidak ada balasan lagi di akhirat, tapi adilnya Allah balas kat dunia.
Tuan-tuan tengok kenapa Firaun tu kuat sangat. Firaun kan punya payah nak mati Firaun tu. Nabi Musa doa 40 tahun baru mustajab. Jahat Firaun tu. Firaun tak pernah sakit. Firaun berkuasa, dan Firaun yang lawan Nabi Musa tu Ramses II. Firaun ni nama jawatan. Macam kita Perdana Menteri, kita tak guna Firaun. Tuan-tuan guna Firaun pula. Kita guna Perdana Menteri. Firaun tu nama jawatan. Dia nama jawatan. Macam kita Perdana Menteri, Tamadun Mesir dulu Firaun. Ada Firaun yang beriman, ada. Saya lupa Firaun yang keberapa dia beriman, ada. Tapi yang jahat sangat tu Ramses II. Ramses II tu jahat sangat. Dan Ramses II ni antara Firaun yang berjaya. Di antara yang berjaya membangunkan Mesir. Dia jahat. Kenapa jahat? Tahan 40 tahun. 40 tahun tu lama tu. Nabi Musa doa. Sebelum Nabi Musa doa lagi dia dah berkuasa dah. Dia yang bela Nabi Musa daripada kecil. Betul tak? Daripada kecil dia bela Nabi Musa AS. Sampai Nabi Musa menjadi Rasul. Nabi Musa menjadi Rasul apa? Menurut sebagian ulama, semua Nabi menjadi Rasul umur 40. Menurut sebagian ulama. Maknanya dia dah jadi berkuasa lama dah. Daripada Nabi Musa kecil, kan dia bela. Nabi Musa menjadi Rasul. 40 tahun Nabi Musa doa kehancuran bagi dia. 40 tahun baru Allah Ta'ala mustajab. Dia hidup dengan kekayaan, kezaliman, kejahatan, kesihatan. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala adil. Dia yang bela Nabi Musa. Betul tuan-tuan? Dia yang bela Nabi Musa. Waktu Nabi Musa dibuang di dalam apa? Dalam apa? Bekas tu kan. Pergi ke Sungai Nil, isteri dia ambil, isteri dia sayang. Betul tak? Si dia beriman, si Nabi apa? Isteri Firaun ni dia beriman. Maka Firaun lah yang bela Nabi Musa. Dia bela dengan penuh kemewahan. Dia bagi didikan istana, didik orang yang bijak. Firaun yang bagi. Malah Firaun bagi apa? Kemewahan juga pada keluarga Nabi Musa alaihi salam. Mak dia dapat kemewahan, Nabi Musa dapat kemewahan. Dia jaga dengan penuh kasih sayang. Allah Ta'ala balas kat dunia lagi. Allah Maha Adil. Dia sebut Allah Ta'ala Maha Adil. Sebab tu orang yang bukan Islam di dunia ni, kalau dia buat baik, Allah Ta'ala balas kat dunia. Adilnya Allah. Baik. Kemudian, sebab tu dalam Islam, bila diamalkan Islam, tidak ada pihak yang akan dizalimi. Tak ada. Takkan ada. Baik. Oleh itu khalifah adalah penjagaan dan pemerintahan. Khalifah adalah penjagaan dan pemerintahan. Khalifah lah yang nak jaga agama ni, orang yang ada kuasa. Pada orang yang ada kuasa, gunakanlah kuasa itu sebaik mungkin. Berbanyakkanlah program-program agama. Banyakkanlah peruntukan-peruntukan untuk agama. Macam kita, walaupun mungkin kita berbeza politik, tapi bila nak buat apa, hadis 40 hadis 40 kan. Itu benda yang sepatutnya semua sokong. Betul tak kan? Bagus. Hadis 40 ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sepatutnya ni semua umat Islam tanpa mengira parti dan sebagainya, semua pakat sokong. Betul tak? Bagi tahu ni benda bagus. Tak setuju benda lain tak apa. Betul tak kan? Tak setuju tak payah undi nanti. Dia tak setuju kat pilihan raya tu, tuan terjemah kat kotak undi je. Tapi benda yang baik, ni benda yang baik memang sepatutnya dibaca di sekolah bagi budak faham. Kenapa 40 hadis 40 Imam Nawawi? Sebab hadis 40 Imam Nawawi dia banyak ulama yang susun 40 hadis ni. Sebab ada hadis Nabi sebut, siapa yang menghafaz ataupun menyampaikan 40 hadis bagi umatku akan dibangkitkan dengan para ulama di akhirat kelak. Itu banyak ulama tulis 40 hadis. Pasal tak? 40 hadis akhir zaman Syekh Fahmi Zamzam, 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis. Pasal nak dapat tu. Itu yang Imam Nawawi tulis. Dan Imam Nawawi boleh dikatakan 40 hadis susunan Imam Nawawi adalah 40 hadis yang terbaik sekali. Dia ambil yang betul-betul penting untuk agama. Banyak lagi ulama lain tulis, tapi sunnah Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi ni memang hadis tu cukup penting untuk asas-asas agama. Saya harap jadilah tuan-tuan modul tu, betul tak? Cikgu-cikgu baca sungguh-sungguh penghayatan. Atau non muslim pun boleh baca. Saya tengok ada di Facebook, ada orang non muslim bukan Islam, dia kata saya bukan Islam tapi saya nak mengaji juga hadis 40 ni biar saya lagi faham agama daripada jiran saya. Betul? Ramai je orang Melayu yang tak pernah dengar hadis 40. Ada, saya tengok, hebat India ni. Betul tak? Ada orang, betul tak? Duduk masjid tak main. Mana nak tahu? Betul tak kan? Hadis 40 pun tak tahu apa benda hadis 40. India tahu. Baik, kemudian itulah khalifah dan penjagaan pemerintahan. Saya habiskan muka surat ni tuan-tuan. Sampai mana ni? Baik, saya habiskan muka surat ni. Nabi SAW adalah seorang ahli politik
Di samping ahli politik ni maksud dia pemerintah. Betul tak? Itu ahli politik. Dia pemerintah Madinah. Baginda SAW pemerintah Madinah. Di samping sebagai penyampai ajaran, guru dan qadi, baginda adalah ketua negara dan imam bagi umat Islam. Para khulafa rasyidin selepas baginda juga adalah ahli politik. Ini ahli politik yang memerintah. Ia mengikuti sunnah dan jalan baginda. Mereka telah mentadbir umat dengan adil dan ihsan dan memimpin mereka dengan ilmu dan iman. Akan tetapi manusia pada zaman kini dan di daerah kita khususnya, ini merujuk pada mana ni? Merujuk kepada Mesir, sebab pengarang ni orang Mesir. Disebabkan kesusahan yang menimpa mereka kerana politik dan orang politik, sama ada politik penjajah atau pemerintah yang khianat ataupun zalim, mereka amat benci politik dan setiap kali apa yang berkaitan dengannya, terutamanya ketika falsafah Machiavelli menguasai arena politik dan menentukan hal tujuannya, sehingga diceritakan bahawa Syekh Muhammad Abduh telah berkata selepas beliau merasai ditipu dalam politik dan permainan. Ini kata Syekh Abduh, aku berlindung dengan Allah daripada politik, perbuatan politik, orang-orang berpolitik dan orang yang dipolitikkan. Kenapa sebut macam ni? Kerana kecewa dengan politik. Pasal apa? Dia masuk dalam politik, dia tengok banyak orang jahat. Dia jadi mangsa, tuan-tuan. Ni antara orang yang kena Muhammad Abduh ni. Muhammad Abduh ni antara orang yang mempengaruhi pemikiran penulis buku ni lah. Tapi sebab bila dia masuk politik, dia tengok ketika itu banyak orang yang menggunakan politik untuk kepentingan peribadi. Dan dia kecewa dengan orang politik. Ini dia sebut ni. Bukan salah politik, bukan salah pemerintah, salah orang ketika itu. Zaman ni Abduh, banyak orang yang jahat-jahat, duk politik jahat. Sama juga kita tengok Badi'u Zaman An-Nursi. Nanti dia, dalam ni dia tak sebut. Badi'u Zaman An-Nursi pun sebut. Sampai dia kata a'udzubillahi minasyaitanir wa minasiyasah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan daripada siasah politik. Pasal apa? Zaman Badi'u Zaman, orang politik ni memang pembohong, jenis bermuka-muka. Tapi dia nak cerita apa? Politik zaman tu. Kalau kita ambil umum kata-kata ni tuan-tuan, okey, orang Islam semua jangan terlibat politik. Contohnya lah, apa jadi? Okey, Malaysia semua orang Islam jangan masuk parlimen, jangan masuk mengundi. Apa jadi? Apa yang dia sebut ni, dia lebih kepada emosi dia, peribadi, pandangan peribadi, emosi dia, apa yang dia rasa. Kalau kita nak terjemahkan ni semua, biar hancur dunia. Hancur. Tengok bagaimana umat Islam bila tidak ada kuasa politik di India. Tengok kena lanyak macam mana. Ramai yang mati. Tak ada siapa nak bela kan. Teruk kena. Islam sama. Ya. Orang Islam semua dia politik kepada semua. Betul. Betul. Benar ke Amerika? Betul. Betul. Pakistan itu pula. Pakistan banyak Syiah. Biasanya ketua tentera dia Syiah. Penguasa dia juga selalu je Syiah, perkali yang dapat Syiah. Yang Imran tu saya tak pasti Imran Khan tu, Syiah ke bukan? Imran Khan tak pasti. Tapi dulu Benedetto dulu kan, itu Syiah. Syiah. Sebab depa macam tak kisah. Tapi bukan Syiah Imam 12 tu. Dia kat Iran dia saling mengkafirkan. Yang Iran tu lain. Iran Imam 12. Depa ni Imam 8. Imam 7, Ismailiyah lain. Imam 12 tu tolak satu kafir. Yang ni tak, Imam dia 8 Dia ada pecah tu. Panjanglah cerita dia. Tapi nak ceritanya penting. Bila kita tak pegang kuasa, apa jadi? Betul tak? Orang yang ada kuasa, dia boleh pergi bunuh sana, bom sini, sekat sana, sekat sini. Jadi yang disebut begini tuan-tuan, lebih kepada apa? Kekecewaan. Yang disebut ni kerana dia kecewa apa yang dia hadapi. Syekh Mustafa Sabri pun sama tuan-tuan. Syekh Mustafa Sabri, dia tak sebut. Syekh Mustafa Sabri ni terkenal satu ulama yang cukup hebat. Dia pun sebut benda yang sama. Dia asalnya masuk politik Islam, berjuang. Tiba-tiba dia kena khianat. Dia dikhianati. Maka dia tinggal politik, tapi dia tetap juga berpandangan mana-mana orang yang ada kemampuan berpolitik, ciri-ciri kepimpinan, wajib menyertai politik. Tapi dia tinggal pasal dia dah tak mampu. Dia tinggal pasal dia tak mampu. Sebab tu orang yang nak masuk politik ni orang yang jiwa kena kukuh macam gunung. Betul tuan? Dia memang kena kukuh macam gunung. Pasal orang akan kata macam-macam. Betul tak? Baik pun orang kata ke tak kata? Oh kata. Betul tak? Dia kena memang macam gunung. Jiwa macam gunung. Orang yang mengata macam anjing yang menyalak. Itu kuat lah. Arab kata madarras sahab binabhil kilab. Awan tak jadi apa-apa dengan salakan anjing. Anjing tu lah jiwa orang politik. Kalau nak masuk politik, jiwa kena kukuh. Pasal tuan-tuan boleh tengok di Facebook, orang kata macam-macam. Betul tak? Siapa orang tak kata? Macam-macam orang kata.
Kasar orang kata. Kalau jiwa ni kecil tuan-tuan, tengok orang kata sikit je. Koyak abah. Koyak abah. Koyak abah. Jiwa kena kuat. Itu yang saya beritahu. Bukan semua orang sebab tu tak semua orang jadi pemimpin. Sebab bukan semua orang jiwa pemimpin. Orang yang ada jiwa pemimpin, kata Syekh Mustafa Sabri, wajib menyertai politik. Tengok dalam parlimen dia berbahas. Betul tak? Kalau kita jiwa tak kuat, kena tengking sikit ya, lemah. Ini tak boleh, ni duduk rumah lah. Baik, dah habis lah. Akan datang sama buah tu. Dari sinilah musuh-musuh pemikiran Islam. Dari sinilah pemikiran musuh-musuh Islam. Baik, saya minta maaf terlajak masa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum muslimina wa muslimat min al-ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'd farqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmulan matula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.